Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nura Ashikin binti Rosdi serta dua orang rakan saya akan mengulas buku yang kami pilih, iaitu buku pendidikan inklusif di Malaysia. Saya akan memulakan dengan mengulas sedikit berkenaan dengan maklumat latar buku yang kami pilih. Tajuk buku ini ialah Pendidikan Inklusif di Malaysia. Buku ini dikarang oleh Hishamuddin Ahmad, Siti Rahaimah Ali, Muhammad Nazir Muhammad Zabid, Kamal Syafi'i dan Faridah Hanim Yahya. Buku ini diterbitkan oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris. Ketebalan buku ialah berkurang 1.2 cm, iaitu mempunyai 211 halaman. Dan font yang digunakan pada buku ini ialah Times New Roman dan saiz font pula ialah 12. Baiklah, seterusnya konsep kulit hadapan dan belakang buku ini adalah sangatlah ringkas kerana dapat dilihat dari segi warna yang digunakan, iaitu biru gelap. Warna biru gelap ini dapat menimbulkan kesan kontra kepada tajuk buku yang menggunakan warna putih dan juga kuning. Selain itu, penggunaan grafik juga telah diaplikasikan di bahagian kulit hadapan dengan memaparkan simbol-simbol kategori murid berkeperluan khas di sekolah. Terdapat juga tajuk utama, nama pengarang dan logo UPSI di bahagian kulit hadapan buku ini. Pada bahagian kulit belakang pula, terdapat huraian isi kandungan yang ringkas menggunakan font Times New Roman. Dan apa yang paling menarik, kulit hadapan dan belakang buku ini dicetak berwarna dengan menggunakan kertas yang lebih bermutu. Beralih kepada maklumat dalaman pula, dapat dilihat dari segi kekuatan. Antara kekuatan buku pendidikan inklusif di Malaysia ini mempunyai susunan kandungan unit dan subtopik yang sangat teratur. Buku ini mengandungi 10 unit dan di bawah unit tersebut terdapat ulasan topik yang memerincikan tajuk secara sistematik disertai oleh nombor halaman tertentu. Hal ini sekaligus memudahkan pembaca untuk mencari maklumat tertentu dengan lebih cepat. Kekuatan berikutnya pula ialah buku ini menyediakan soalan-soalan latihan sebagai pengukur kepada kefahaman pembaca dalam menguasai sesuatu topik dengan baik. Contohnya, buku ini menyediakan soalan latihan berbentuk struktur dan esei di setiap halaman terakhir unit. Perkara ini memudahkan pembaca untuk membina kebolehan merumus serta membentang hasil memahami topik dalam bentuk jawapan kepada soalan-soalan latihan. Dan akhir sekali, buku ini juga mempunyai kekuatan dari segi penyampaian maklumat dan olahan idea yang sangat terperinci. Penyampaian dan susunan maklumat yang terperinci ini akan memudahkan pembaca untuk menghayati keseluruhan idea penulis dan ketepatan sesuatu konsep ataupun prinsip topik tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Saya Aisyah Nazirah binti Azam Bakri akan menyambung mengenai elemen yang seterusnya, iaitu elemen kelemahan. Terdapat 3 elemen kelemahan yang terkandung di dalam buku pendidikan inklusif di Malaysia. Yang pertama ialah menggunakan kosakata yang tinggi. Penggunaan kosakata yang tinggi ini boleh mendatangkan kesukaran kepada pembaca untuk memahami isi kandungan dan maklumat yang terkandung di dalam buku ini. Ini akan mengakibatkan pembaca membuat tanggapan sendiri tentang maklumat yang disampaikan oleh penulis melalui pembacaan mereka, dan perkara ini akan membimbangkan lagi apabila pembaca beranggapan bahawa buku ini tidak berkualiti kerana mereka tidak memahami apa yang disampaikan oleh penulis. Yang kedua ialah penerapan imej dan rajah yang digunakan tidak menarik. Penulis hanya menggunakan kertas hitam putih dan tidak menggunakan warna-warna yang lain. Penggunaan imej dan rajah ini akan memberi kesan negatif kepada pembaca seperti cepat bosan, mengantuk dan tidak tertarik untuk melihat imej dan rajah yang disediakan. Di samping itu, susunan rajah yang digunakan juga tidak teratur dan kemas, malah kelihatan kabur di mata pembaca sendiri. Dan seterusnya, kelemahan yang ketiga, iaitu kelemahan yang terakhir adalah pembahagian unit dan subtopik yang terlalu banyak. Dapat diperhatikan, buku ini mengandungi 10 unit yang mengandungi subtopik yang pelbagai di dalamnya. Isu ini akan menyebabkan pembaca cepat berasa bosan dengan pembacaan mereka, dan ini akan mengeruhkan lagi keadaan apabila timbul sikap malas dalam sikap pembaca sendiri untuk membaca buku pendidikan inklusif di Malaysia ini. Seterusnya ialah elemen ciri-ciri istimewa. Terdapat 4 ciri-ciri istimewa dalam buku pendidikan inklusif di Malaysia ini. Yang pertama
luar negara. Pembaca juga dapat meningkatkan kefahaman dengan menambahkan ilmu pengetahuan mengenai pendidikan inklusif di Malaysia dan juga di luar negara dengan pembacaan yang telah dijalankan. Ciri istimewa yang kedua pula ialah buku pendidikan inklusif di Malaysia ini sesuai digunakan oleh pelbagai lapisan masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana buku ini menjurus kepada isu semasa di samping menjadi panduan kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk mencari maklumat dan juga latihan dalam bidang pendidikan ini. Ciri istimewa yang ketiga pula ialah pemilihan judul yang bertepatan dengan isu yang diketengahkan. Hal ini secara tidak langsung memberi kefahaman kepada pembaca. Sebarang kekeliruan dan kecelaruan tidak akan timbul kepada pembaca semasa mereka menjalankan pembacaan kerana isu yang diketengahkan berkait rapat dengan judul yang diketengahkan dalam buku tersebut. Ciri istimewa yang keempat yang terkandung dalam buku pendidikan inklusif di Malaysia ini ialah pengguna menggunakan format rujukan American Physical Association atau lebih dikenali sebagai APA. Hal ini telah membuktikan bahawa penulis telah merujuk sumber-sumber yang berautor itu dan yang telah disahkan kesahihannya. Dengan adanya penggunaan APA ini telah menjadikan buku pendidikan inklusif di Malaysia ini merupakan buku yang bertaraf dunia. Sekarang saya akan membentangkan isi kandungan bagi buku pendidikan inklusif di Malaysia. Ia terdiri daripada 10 unit yang menerangkan tentang pendidikan inklusif kepada murid berkeperluan khas. Antara isi kandungan yang terkandung ialah seperti berikut. Unit yang pertama ialah berkaitan dengan pengenalan pendidikan inklusif, di mana ianya membincangkan mengenai matlamat, objektif, definisi serta pendekatan program pendidikan khas dan pendidikan inklusif oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Unit 2 pula akan menyentuh tentang dasar bagi pendidikan inklusif, di mana unit ini akan membincangkan dan menerangkan dasar, akta-akta perundangan bagi pendidikan inklusif di Malaysia dan antarabangsa serta juga keperluan pendidikan inklusif di Malaysia. Pada unit 3, kita akan belajar tentang murid berkeperluan khas, berkefungsian rendah, sederhana dan tinggi tahap 1. Manakala unit 4 pula, kita akan menyentuh tentang murid berkeperluan khas, berkefungsian rendah, sederhana dan tinggi tahap 2. Antaranya ialah spektrum, kecelaruan autism, autism spectrum disorder, disleksia dan juga ADHD. Pada unit 5, kita akan menyentuh berkaitan murid berkeperluan khas, ketidakupayaan pelbagai. Perkara yang akan kita belajar adalah seperti jenis-jenis ketidakupayaan pelbagai yang merangkumi fizikal, komunikasi, kognitif dan juga pelbagai lagi. Pada unit 6, kita akan menyentuh berkaitan model pendidikan inklusif luar negara dan juga dalam negara. Manakala unit 7, kita akan menyentuh berkaitan kurikulum dan peranan guru dalam pendidikan inklusif, di mana akan menerangkan tentang skop dan kategori kurikulum yang tersendiri. Unit 8 pula ialah berkaitan dengan teknik PDPC bagi pelajar dalam pendidikan inklusif. Di dalam unit ini, penulis merangkumkan perbincangan mengenai jenis-jenis dan ciri-ciri PDPC untuk murid berkeperluan khas yang selari dengan PAK21 dan juga era pendidikan 4.0. Topik yang akan disentuh pada unit 9 ialah mengenai pentaksiran dalam pendidikan inklusif, di mana ianya akan membincangkan berkaitan model-model dan kaedah pentaksiran dalam pendidikan inklusif, terutama sekali berkaitan pentaksiran formatif dan sumatif yang selari dengan PAK21. Seterusnya pada unit terakhir iaitu unit 10 akan menyentuh mengenai fasiliti dan sokongan dalam pendidikan inklusif, di mana penulis akan membicarakan tentang keperluan fasiliti dan khidmat sokongan dalam memartabatkan dan menjayakan pendidikan inklusif di Malaysia. Itu sahaja daripada saya dan sekarang saya akan memberikan pembentangan ini kepada rakan saya yang seterusnya. Elemen yang terakhir ialah cadangan penambahbaikan. Cadangan penambahbaikan dalam buku pendidikan inklusif di Malaysia ini dibahagikan kepada 3. Yang pertama adalah penulis perlulah menggunakan kosakata yang mudah difahami. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan menggunakan kosakata yang mudah difahami, penulis akan tidak mudah merasa bosan dan akan suka membaca buku ini kerana mudah difahami. Penggunaan istilah-istilah yang mudah diterapkan oleh penulis dalam buku ini selari dengan tahap pemikiran pembaca. Isu-isu seperti sukar untuk memahami isi yang disampaikan tidak akan timbul sekiranya penulis bijak dalam mengatur dan menyusun teknik penggunaan kata dan juga istilah. Cadangan penambahbaikan yang kedua pula ialah menggunakan imej dan rajah yang lebih menarik. Hal
Hal ini dikatakan demikian kerana penggunaan imej dan rajah yang menarik dalam sesebuah buku mampu menjamin keberhasilan tahap kefahaman golongan pembaca. Penggunaan imej yang mempunyai pelbagai warna mampu menarik minat pembaca untuk meneliti imej tersebut. Penggunaan pelbagai imej warna ini boleh menjadikan sesuatu bahan itu timbul dan mempengaruhi daya mata pembaca. Dengan hanya meneliti imej dan rajah yang berwarna sahaja, pembaca dapat memperolehi pelbagai maklumat sama ada tersurat atau yang tersirat disampaikan oleh penulis dengan hanya berpandukan imej dan rajah yang dipaparkan. Penambahbaikan yang terakhir adalah mengurangkan bilangan unit dan juga subtopik. Hal ini dikatakan demikian kerana sebelum membaca sebuah buku, pembaca akan melihat terlebih dahulu bilangan unit dan subtopik yang akan diketengahkan oleh penulis. Bilangan unit dan subtopik yang sedikit akan mempengaruhi keinginan pembaca untuk membaca buku ini. Pembaca akan berpendapat bahawa buku ini boleh dihabiskan pembacaannya dalam tempoh masa yang singkat dan hal ini boleh menjimatkan masa mereka sendiri. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.